Assalamualaikum dan salam cerita semua. Hari ini kita akan review sebuah kereta BMW 3 Series. Dan mungkin ada katakan, abang kamu bukan pernah buat ke sebelum ni? Tenang. Yang ini adalah BMW 330 Li dan buat pertama kalinya untuk 330 BMW memperkenalkan versi long version di mana dia ada pertambahan 110 mm lebih panjang daripada 3 Series sedia ada. Kiranya orang kata macam versi limousine lah, lebih kurang macam tu, lebih panjang sikit. Panjang ke? So nanti kejap lagi kita akan tengoklah. So jadi untuk video kali ini aku akan cerita pada korang apakah perubahan yang anda boleh lihat antara 330i dengan 330 Li dan juga of course kita akan ceritakan dari segi berbaloi ke tidak kereta ni, harga okey ke tidak, dan safety macam mana pula. Sebab kita ada dengar juga kan katakan kereta ni sedap tapi there is something yang kurang best. Yang ini aku akan ulaskan kejap lagi. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Abang Gan lah. Ni kafe Dodomek ke? Uish, bukan satu, 3 kau beli. Iyalah, saya beli Dodomek ni sebab saya tengok Abang Gan review lah. Dahsyat betul lah kau. Dah lah senang nak cuci. 2 layer, kalis air, kapet pun premium. Siap 3 tahun waranti. Sebab itulah saya terus sambar ni. Satu untuk wife, satu untuk saya, satu untuk parents. Kalau boleh tak adik-beradik pun saya nak beli. Oh, tak sangka aku punya racun. Memang menjadilah. Barang baik kenalah share-share kan. So guys, jadilah pengguna bijak macam bro ni. Nak pilih kapet kereta premium, Dodomek kan ada. Seperti mana yang abang katakan, yang ini dia sama je seperti 330i. Cuma yang membezakan dia adalah yang ini adalah versi panjang, iaitu long wheelbase, di mana kiranya dia ada pertambahan 110 mm berbanding daripada 330i yang sedia ada. So beza dia cuma ada panjang, kiranya panjang ada lebih extra ruangan kaki lah, kiranya duduk belakang lebih selesa, lebih macam bosel-bosel lah, lebih kurang macam tu. Dan basically dari segi design sebenarnya dia tidak jauh beza, dan tetapi ada juga yang katakan, ini adalah 3 Series ke, ini adalah 5 Series. Sebab dia nampak versi panjang kan, so dia dah nampak dah pergi ke area, dah pergi ke 5 Series lah. So kadang-kadang orang confuse, ini 3 Series ke adalah ataupun ini adalah 5 Series kerana lebihan 110 mm tu. Okay, so basically baik dari segi depan sebenarnya adalah biasa saja. Maksudnya biasa saja adalah seperti mana yang kita boleh lihat dekat 330i. Maksudnya tidak ada yang terlalu luar biasa. Cuma yang ini cuma didatangkan dengan package M Sport sekali, di mana anda akan nampak beberapa part M Sport sepertinya untuk bahagian bawah yang ni glossy black. Lepas tu untuk dalam dan sebagainya ada beberapa pertambahan yang nampakkan dia lebih handsome lah. So macam biasalah, kick ni grey, berwarna gelap seperti biasa macam dekat sini. So yang ni kira okey lah, taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Okey, sederhana saja bagi aku. Dan untuk bahagian bawah juga, untuk yang ni, lampu semua adalah gunakan lampu LED light. Dan untuk bahagian bawah, untuk perumah yang ni semua adalah jenis yang glossy black lah. Yang ni yang saya masukkan kata tadi lah. Dan untuk berbalik ke bahagian sisi kat sini, yang untuk ni digunakan double spoke style 848 dengan rim 18 inci dengan tayar Michelin 18 inci. So of course depan dan juga belakang ada perbezaan saiz tayar lah. So untuk bahagian tepi ada badge M Sport kat sini. So basically kalau kau nak tahu, kalau kau tak tahu macam mana nak membezakan ada ke tidak, kau akan tengok badge lah. Biasanya dia akan badge, ada badge M Sport kat sini lah. So untuk bahagian pintu, untuk perumah ni kat sini dia ada berwarna gelap lah. Dia try to different shade untuk yang ni lah. So ada warna gelap. Kiranya like a matching lah, contrast colour yang menampakkan kereta itu lagi timbul. Of course untuk bahagian atas, yang ni ada datang sekali dengan sunroof. So basically macam aku cakap kan, panjang dia adalah bukan pada depan, bukan pada bahagian driver ataupun passenger depan, tetapi panjang dia adalah berada
di area belakang. So kalau kau nampak daripada segi side, kau akan nampak dia adalah lebih panjang berbanding daripada yang biasa. Dan selain daripada dia ada lebih panjang 110mm, sebenar untuk yang ini, untuk 330Li berbanding dengan 330i biasa, dia juga ada tambah sikit ataupun 6mm lebih tinggi berbanding daripada 330i. Dan basically untuk bahagian belakang sama saja seperti 330i dengan lampu LED dekat bahagian belakang, tetapi yang membezakan dia adalah di bahagian exhaust bawah. Dan kalau kau pergi turun lebih bawah, kau tengok ke bahagian dalam, kau akan nampak beza dia lah. Untuk exhaust pipe yang ni dia adalah berbentuk lebih kurang 4 segi. Sebaliknya untuk 330i dia berbentuk pipe exhaust yang biasalah, yang bulat. So kau nampak ada dual exhaust dekat bahagian sini lah. So untuk bonnet, sebenarnya untuk bonnet size ada dua cara, sama ada kau boleh buat secara kick start kat sini ataupun kau boleh buat buka seni juga. Ada dua cara kat sini. So untuk yang ni boot space dia lah 480 liter, sama seperti 330i. Tutup still manual, tak ada button So ini tutup secara manual. Dan untuk bahagian dalam bagi aku tidaklah terlalu wow sangat, sebab ini adalah biasa yang kita boleh lihat dekat kereta BMW, dan syukur masih lagi button, tidak ada touch. Touch cuma diberikan kepada sistem infotainment saja, iaitu 10.25 inci. Yang ini dengan screen tersentuh lah. Yang ini memang okey, tak ada masalah, kecuali satu benda je. Untuk Apple CarPlay tak ada. Kalau Apple CarPlay, kau nak Apple CarPlay boleh, kau kena belilah. Harga dia 1,000 lebih, 1,300. Mana Apple CarPlay bukan dia beli bang. So menguatkan lagi yang nothing is free lah. Kan kita tahulah mungkin yang kereta-kereta lain dah termasuk dengan ni, tapi kalau yang ni mungkin dia bagi option lah. Kalau kau nak, tak nak sudahlah kan. Dan fine, untuk bahagian meter fully digital seperti mana yang kita boleh lihat dekat kereta BMW yang lain. Yang ini adalah saiz 12.3 inci lah kat sini. So macam aku cakap kan, untuk bahagian tengah ni, datangkan kalau kena nampakkan dia ada yang ni adalah macam aluminium kat sini. Lepas tu yang ini dia juga ada kemasan dekat bahagian dashboard ni. Dia ada kemasan corak-corak macam ni. Saya tak tahu nak panggil macam mana dengan corak ni. Termasuklah dia matchingkan dengan untuk bahagian center console juga. Dan untuk bahagian tengah ni macam aku cakapkan, sangat syukur masih lagi maintain. Semua adalah jenis button. Fokus, kita boleh fokus pada pemanduan dengan tangan usik je. Kita dah boleh feel ini adalah button apa dan sebagainya. Untuk bahagian bawah sama juga. Untuk bahagian audio pun sama juga. Semua menggunakan button, kecuali yang touchscreen kita guna kat atas ni lah. So untuk bahagian tengah, gear macam biasa. Yang ini untuk kotak gear atau engine nanti kita akan cerita lagi masa kita driving kejap lagi. Dan everything we can control through here lah. So sistem infotainment semua boleh di sini. Dan untuk drive mode, kalau kita nampak sini dia ada 3 drive mode berbeza, iaitu Eco Pro, kita ada Comfort, kita ada Sport dan juga ada Sport Individual. Kiranya ada 4 mode pemanduan lah, dan termasuk juga Electric Parking Brake dan juga Auto Hold. So kita ada juga center console yang sangat-sangat besar, cukup-cukup besar, sangat-sangat selesa. Dan tidak terlupakan dekat sini kita ada juga didatangkan dengan wireless charger sekali lah. So untuk seat, so yang ni adalah seat Vanessa, leather seat, semua adalah semua leather dengan jahitan benang warna lebih kurang macam warna gelap lah, warna biru gelap, lebih kurang macam itulah. So untuk bahagian steering, yang inilah part of M Sport package juga. So dengan ada bash and fork kat sini juga, ada pedal shift, up and down dan sebagainya. So untuk seat all memory, termasuklah untuk bahagian driver seat kita ada set memory yang kita boleh set. Kira ada 2 set memory yang kita boleh set lah. Cuma satu yang saya suka kat kereta ni adalah dia ada walk away function. Once kita tak perlu risau, kita tak payah nak lock kereta, kita tak payah nak open kereta walaupun tangan kita penuh. So maksudnya kita gerak dalam jarak dalam 1 meter, kereta akan lock sendiri. Once kita dekat kereta 1 meter, kereta ni akan unlock sendiri. So function ini sangat-sangat memudahkan kita. Dan untuk bahagian belakang, of course kelebihan adalah bahagian belakang lah. So seperti mana yang saya katakan tadi tu, dia ada 110mm lebih panjang, tetapi panjang itu terletak pada bahagian belakang lah, bahagian pintu ni. Dan untuk yang ni secara automatik ni dia boleh bagi leg room yang lebih bagus kat sini. Dan of course untuk leg room ada pertambahan 48mm berbanding daripada 330i yang sedia ada. So bagi aku cukup-cukup selesa, sangat-sangat okey, sangat-sangat selesa. Ini adalah kedudukan seat yang sedia ada. Yang ni still ada lebar jugalah, kelebaran jugalah.
So untuk bahagian tengah sama juga ada armrest kat bahagian sini, ada 2 cup holder kat sini. Tetapi yang ni kita tak boleh akses direct kepada bonet belakang sebab yang ni dia dah lock sepenuhnya. So last but not least, untuk bahagian belakang ada aircon belakang, termasuklah dengan 2 Type-C punya USB port dekat bahagian sini. Dan untuk kelainan antara LI dan juga 3TOI biasa, so dekat bahagian belakang, sebenarnya ini aku quite suka, quite cool dan nampak dia lebih premium. Yang ini dia ada lampu-lampu, dia ada pelbagai lampu yang kita boleh pilih kat bahagian sinilah. So yang ni bagi aku sangat-sangat nice, especially pada waktu malam, memang nampak lebih eksklusif, memang nampak lebih premium orang kata. Back to the engine. Sebenarnya engine dia sama lagi seperti 3TOI. Tak ada perbezaan. Masih lagi guna engine yang sama iaitu 2.0 liter twin power turbo 4 silinder dengan 258 horsepower dan juga 400 Newton meter torque. So 0 to 100 6.2 saat dan manakala top speed adalah 250 km sejam. Ada lag sikit. Kejap 150. Ada turbo lag sikit. So, tak nafikan memang ada turbo lag sikit. Itu perkara biasa. Dan tadi aku menggunakan comfort mode. Okay, comfort mode. Di mana kalau nak pergi lebih jimat minyak, anda boleh pergi kepada Eco Pro lah. Di mana which is Eco Pro saya tidak akan guna pada hari ini. Tetapi saya akan pergi kepada comfort and juga sport mode lah. Dan sport dia ada 2 lah. Sport dengan sport individual. Sport individual maksudnya kau boleh set everything yang kau boleh set lah, yang kau boleh buat lah. Sebenarnya aku langsung tidak ada masalah dengan power kereta ni. With the 2.0 twin power turbo, memang aku tak ada isu. So kereta ni memang ada power. Sejujurnya kereta memang ada power. Kau nak dia pergi, dia memang boleh pergi. Cuma memang agak ada turbo lag sikit tadi tu je lah. Yang lain-lain everything is okay. Dan dari segi handling memang typical BMW, bagi aku sedap. Sejujur kalau kau tanya pada aku akan cakapkan sedap. Dan untuk bawa kereta ni secara long term, aku akan katakan sedap. Memang bukannya kalau tak sedap, maksudnya kereta ni memang membuang betul-betul lah. Kereta ni memang membuai betul-betul lah. Dan kalau kita ambil pun, kita ambil cornering pun kata, kita tak yakin. Tetapi untuk yang ni, memang kita yakin untuk kita ambil handling, cornering dan sebagainya. See? Power memang ada bang, walaupun comfort. Comfort ni lebih kurang macam like a normal mode lah, lebih kurang macam tu lah. Memang ada. Terkena babe. So maknanya agak sempit juga. Aduh, hai. Dan secara kesimpulannya, saya nothing I can say, tapi aku boleh katakan kereta ni memang satu package yang lengkap. Design ada, power ada, handling ada, sedap bawa pun ada. Cuma masalahnya adalah macam aku ceritakan, safety dia memang okey lah, tapi dia tak ada adaptive cruise control kan. Speed limit adalah kan, tapi tahun bila kan tak ada benda tu kan. Kamera pun reverse kamera je, tak ada 360 kan. Azhar aku pun ada 360, Azhar aku pun ada cruise control. Kadang-kadang malu lah. Apple CarPlay pun kena tambah duit. Abang Ghani bab macam ni kau laju kan. Janganlah marah, nanti kena jual. Tapi hakikat apa? Itulah hakikat yang kita kena terima lah. Mana yang baik kita cakap baik lah, mana yang kurang tu kita cakap kurang lah. Nanti ada yang katakan lah macam kau mampu je kan, kau cakap macam tu kan. Dah itu kerja aku. Yang patut aku komen lah. Yang tak patut aku komen, aku tak komen lah. Itu je, simple je bang, itu je kan. Okay, so yang lebih penting adalah berapakah harga. Aku rasa harga adalah penentu sama ada BMW 330 Li ni boleh jual ke tidak lah. Dan of course dia maklum untuk yang versi terbaru, 3 siri yang baru akan keluar tidak lama lagi. Dan ini adalah last batch sebelum masuknya model yang baru lah. So dia bergantung pada model ni. Kalau model ni mungkin dah habis, so model baru akan masuk tak lama lagi lah. Okay, so kita pergi kepada harga. Tapi sebelum kita pergi kepada harga, kau rasa harga berapa kereta ni kan? Berapakah harga? Dan untuk kau, adakah kau akan beli atau tidak untuk kereta ni sebagai kereta daily? Can be a daily car, can be a weekend car, tapi mostly kereta ni akan gunakan sebagai daily car lah.
akan menggunakan kereta sebagai kereta harian. Apa kata anda? So, kita dah bercerita banyak. Of course, semua nak tahu kan berapakah harga kan. Kokot loan orang katakan basic 2,000 boleh lepas ke kan? Biasalah orang katakan baik beli kan. So, untuk yang ni sebenarnya harga dia adalah RM305,800. RM305,800. Dan sebenarnya, dia adalah RM6,000 lebih mahal berbanding daripada 330i M Sport yang sedia ada. Dan kalau kita nak bandingkan, ada yang katakan harga dia terlalu mahal. Sebab elok tambah sikit. Orang macam ni kita nak kan. Elok tambah sikit, kita boleh ambil 5 series ataupun 530. So 530 plus minus lebih kurang RM350 lebih ribu. So beza gap lebih kurang dalam RM50,000 lah. Bagi aku banyak jugalah kan. Ibarat beli satu ni kau boleh free satu Myvi. Kan. So itulah kata. Tetapi secara kesimpulannya bagi aku kalau kau tanya aku secara peribadi, aku akan katakan kereta ni rupa ada. Okey? Rupa ada. Bawa pun sedap. Memang sedap. Enjin memang ada power. Cuma ada beberapa masalah lah. Bukan masalah lah. Masalah jugalah bagi aku. Yang pertama adalah dari segi safety lah. Zaman bila bang? Sekarang ni tahun berapa bang? Tahun 2022 bang. Ada sistem pun tak ada bang. Adaptive cruise control pun tak ada bang. Aku pun tak tahulah kenapa benda tu tak ada kan. Bukan tu je. 360 pun tak ada. Kau bagi reverse camera je. Sedangkan kalau kita nak bandingkan Myvi, Alza 360 memang ada lah. Adaptive cruise control memang ada sistem memang ada. Tetapi untuk ini, aku tak tahu lah mungkin di BMW antara dilema kan. Kalau aku bawa masuk yang safety macam ni contohnya kan. Tak boleh jual pula contohnya. Itu masalahnya lah. Itu antara beberapa lah. Tetapi secara kesimpulannya, untuk kereta ni memang best. Tetapi dia lack of the beberapa benda yang bagi aku sangat-sangat penting. Walaupun termasuklah dengan Apple CarPlay kan. Kalau nak Apple CarPlay kau kena tambah 1,300 Alza Apple CarPlay walaupun lambat percuma kan? Well, itu pandangan masing-masing lah. Okay? So, jangan terasa lah BMW. Ini just pandangan peribadi aku sajalah. Dan lebih penting adalah untuk 3 series yang terbaru. G30 bakal masuk Malaysia tak lama lagi. So, aku rasa ini adalah batch yang terakhir sebelum 3 series yang terbaru akan masuk Malaysia. Katanya yang itu lebih mantap daripada yang ini. Dan of course, kalau lagi mantap, harga akan lagi tinggi. Itu macam biasalah. Tak ada benda yang murah bang. Semua naik sekarang ni. Okay? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah. Antara versi yang ni, 3 series dengan paling terdekat adalah C-Class. Mana satu yang kau akan pilih? So, nyatakan dekat orang ke bawah. Dan apa pandangan korang pula pasal kereta ini. So, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao.